Baik, kita lihat daripada ayat yang ke-38 mafhumnya. Allah menjelaskan kullu nafsin, setiap diri dan nyawa manusia itu, bima kasabat, dengan apa yang mereka kerjakan itu, rahinah. Rahinah, akan tertanggungnya ia daripada perbuatannya. Kemudian Allah lanjutkan ayat 39, illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi dibekalkan oleh Allah akan nikmat iman dan Islam, dan kita masih lagi dikurniakan kehidupan dan keafiatan dan kesihatan untuk membolehkan kita bersama-sama pada malam ini menunaikan dan menyempurnakan salat fardu maghrib, dan seterusnya kita dapat mengambil peluang pahala i'tikaf di rumah Allah selain daripada keberadaan kita di dalam kuliah ilmu pada malam ini, dan juga ibadat kita untuk kita meraih kelebihan menunggu waktu salat, daripada waktu maghrib sehinggalah menjelangnya isyak. Moga-moga dengan semua amalan-amalan tersebut Allah menambahkan lagi keberkatan dalam kehidupan kita, dan Allah mengganjarinya dan memberikan rahmat kepada kita di dunia ini dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, malam ini saya nak menyentuh berkenaan dengan sedikit tadabbur kita yang boleh kita renungkan bersama-sama menerusi surah Al-Muddathir daripada ayat yang ke-38 sehinggalah kepada ayat yang ke-48. Tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 576 dalam surah Al-Muddathir pada juzuk yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العظيم. Baik, kita lihat daripada ayat yang ke-38 mafhumnya. Allah menjelaskan kullu nafsin, setiap diri dan nyawa manusia itu, bima kasabat, dengan apa yang mereka kerjakan itu, rahinah. Rahinah, akan tertanggungnya ia daripada perbuatannya. Kemudian Allah lanjutkan ayat 39, illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan kanan. Ayat 40, mereka akan ditempatkan di dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Sambil mereka berada dalam syurga itu, mereka bertanya-tanya. Tanya tentang siapa? Anil mujrimin, tentang tempat tinggal orang-orang yang berdosa. Ayat 42, setelah melihat orang-orang yang berdosa itu, lalu mereka bertanya kepada ahli neraka, apakah yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Jawabnya ahli neraka pada ayat 43, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Ayat 44, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang fakir miskin. Ayat 45, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian, memperkatakan perkara-perkara yang tidak benar bersama-sama dengan orang yang bercakap tentangnya. Ayat 46, dan kami juga sentiasa mendustakan hari pembalasan. Ayat 47, sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang diyakini, yakni kematian. Ayat 48, maka tidak akan berguna kepada mereka pada hari kiamat itu sebarang syafaat, pertolongan, sekalipun ada sesiapa yang ingin memberikan syafaat kepada mereka. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ayat yang kita baca 38 sehingga 48 ini, Allah memberi satu pengkhabaran ghaib, satu penceritaan, satu peristiwa yang pasti akan berlaku bila hari kiamat. Apa yang kita baca dalam Quran ni, kita akan menyaksikannya dan kita akan melihatnya dan mendengarnya pada hari kiamat nanti. Mengenai perbualan dan dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka yang mereka kenali sewaktu di dunia dahulu. Bukan yang tak kenal, yang kenal. Masa mereka berdialog, mereka mengenali ahli neraka itu. Dan mereka ingin bertanya kepada ahli neraka itu, apa nasib mereka di dalam neraka Allah setelah diputuskan mereka pembalasan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita balik pada ayat 38. Yang pertama pada ayat ini Allah menjelaskan kullu nafsin, setiap jiwa. Jiwa ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada setiap yang bernyawa. Setiap yang bernyawa. Sebab tu dalam ayat Quran yang lain Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa di situ maknanya yang memiliki roh. Sebab ada makhluk Allah yang Allah cipta tak ada roh. Tapi ada makhluk Allah yang Allah cipta bernyawa dan ada roh. Bila sebut tentang nafsun, dia adalah kalimah yang merujuk kepada makhluk yang Allah cipta yang empunya roh, yang bernyawa dan empunya roh. Cuma dalam ayat yang kita baca ni tuan-tuan,
manusia terbahagi kepada makhluk Allah terpecah kepada dua kelompok. Satu, mereka yang mempunyai nafs, jiwa, roh yang diberikan pertanggungjawaban, taklif. Yang kedua, makhluk yang berroh, nyawa yang berroh tapi yang tidak diberikan taklif. Kedua-dua makhluk ini akan menanggung apa yang mereka buat sewaktu di dunia dahulu. Sebab tu Allah kata bima kasabat. Tuan-tuan perhatikan bahasa Quran. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan faham bahasa Quran, tuan-tuan seronok baca Quran. Sebab Allah nak letakkan setiap perkataan dalam Quran, Allah pilih perkataan yang paling terbaik. Kata Ibn Ashur, kenapa dalam ayat ni Allah tak sebut kullu nafsin bima amilat rahina? Amilat makna dia apa? Amalan. Setiap jiwa akan bertanggungjawab, dipertaruhkan dengan amalan mereka. Tapi yang menariknya, Allah tak pakai amilat, tuan-tuan. Allah pakai kasabat. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ada beza antara amalan, amila, amal dengan kasab. Sebab tu bila Allah bercakap tentang Abu Lahab, Allah kata apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah tak kata ma aghna anhu maluhu wa ma amal. Apa beza kasab dengan amal? Beza dia, amal ni tuan-tuan, dia lebih, kita panggil apa? Amal ni beza dengan kasab. Kasab ni dia lebih luas, dia lebih menyeluruh, dan amal ni lebih khusus. Bila Allah sebut kasab, kasab dia merujuk kepada yang pertama, amalan kita yang kita buat, sama ada yang baik atau yang buruk. Yang kedua, bila sebut perkataan kasab, dia juga merujuk amalan orang lain yang ada hubungan asbab daripada kita. Itu juga dipanggil kasab. Dia tak panggil amal. Kalau amal ni apa yang tuan-tuan buat sendiri, itu amal. Kalau kasab, apa yang tuan-tuan buat pun kasab, dan apa yang orang lain buat kerana asbab daripada tuan-tuan, itu pun dia panggil kasab. Yang ketiga, kasab juga dia merujuk kepada hasil. Hasil dekat sini merujuk pendapatan, merujuk kepada anak, merujuk kepada keluarga, merujuk kepada teman, kawan. Ini juga kasab. Sebab itu Allah bagi tahu di dalam Quran, setiap jiwa manusia yang berroh pada hari kiamat, sebelum ditentukan mereka ke syurga atau ke neraka, mereka mempertaruhkan tempat kembali mereka berdasarkan kasab mereka, bukan amal. Kasab, sebab kasab ni lebih luas. Sebab ada orang, tuan-tuan, amalan dia dengan Tuhan tak banyak, tapi amalan dia mungkin amalan wajib, amalan sunat tak ada, contohlah. Tapi dia memiliki zuriat-zuriat yang baik. Dia ada anak yang soleh, dia ada pasangan yang baik, dia ada kawan yang baik. Yang mana kawan, anak, teman, keluarga boleh memberi manfaat kepada dia pada hari kiamat. Itu dipanggil kasab. Itu kena beza. Sebab tu Allah kata Abu Lahab tak bermanfaat padanya kasab. Sebab anak Abu Lahab, salah seorang dia masuk Islam, yang dulu pernah jadi menantu Nabi SAW, Utaibah, dia masuk Islam. Tapi walaupun dia masuk Islam, Allah nak bagi tahu,
keislaman anaknya tak bermanfaat, tak boleh bagi manfaat kepada Abu Lahab. Walaupun patutnya Abu Lahab berhak dapat manfaat daripada anak dia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, sebaik-baik kasab pendapatan yang seseorang itu makan adalah daripada usaha anak dia. Nabi guna perkataan kasab. Sebab apa yang anak kita kerjaya, anak kita, apa yang anak kita usahakan, itu juga adalah bahagian rezeki kita yang paling terbaik untuk mak ayah makan daripada hasilnya. Baik. Jadi dekat sini merujuk pada kita tuan. Pertama, binatang pada hari kiamat oleh kerana mereka berroh tapi mereka tidak mukallaf, apa yang mereka buat pun Tuhan akan balas di hari akhirat. Sebab perkataan ini sebut kullu nafsin. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, pada hari kiamat Allah akan mulakan pengadilan kepada binatang sebelum manusia. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak binatang ni atas muka bumi ni. Allah akan adili mereka dulu sebelum kita. Sehingga dalam hadis kata, Allah ambil 2 ekor kambing. Yang satu dahulu pernah menanduk satu yang lain. Dan Allah suruh yang ini tanduk dia balik. Walaupun binatang ni dia tak ada dosa pahala. Tapi sebab dia nafsun. Dia nafs. Dia ada roh dan dia ada nyawa. So Allah balas. Apa yang mereka buat, Allah akan balasi balik. Seperti mana binatang ni pernah kena, binatang ni akan kenakan balik binatang ini. Cuma bezanya, pengakhiran binatang itu setelah Allah mengadili mereka, Allah tukarkan mereka menjadi tanah. Tak masuk syurga, tak masuk neraka. Ya, tak ke syurga, tak ke neraka. Kenapa Allah buat macam tu? Agak-agak tuan-tuan, kenapa Allah adili binatang? Kan binatang tak ada dosa, tak ada akal. Kenapa Tuhan adili? Sebab ulama kata pertama, Allah nak tunjuk keadilan Tuhan. Kalau binatang yang tak bermukallaf pun aku adili, kamu wahai manusia siap sedialah. 2, kerana manusia juga berdosa kepada binatang. Sebab tu dalam hadis banyak, ada wanita masuk neraka kerana tak beri makan pada kucing. Ada orang diseksa. Nabi kata kerana dia ambil seekor burung, dia jadikan sebagai tempat untuk target untuk dia memanah. Sebab tu Islam mengharam menyambung ayam, melagakan binatang. Islam haram kan? Sebab manusia pun ada dosa dengan haiwan. Sebab itu mereka pun akan dibalas di atas apa yang mereka buat. Rahinah, bertanggungjawab, akan dibalasi, akan dihukumi atas setiap apa yang mereka lakukan. Cuma bila Allah guna perkataan kasabat ni tuan-tuan, dia lebih menakutkan kita. Maknanya sama ada apa yang kita buat pada perbuatan kita sendiri, ataupun apa yang kita buat pada haiwan, atau apa yang kita buat pada anak kita, atau apa yang kita peroleh daripada gaji dan pendapatan kita, semua itu Allah akan balasi, ganjari dan hukumi. Baik. Yang kedua, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang sebaliknya. Kemudian perkataan rohin. Rohin ni ulama menyatakan daripada kata rohnu. Rohnu ni maknanya gadaian. Sebab tu ulama kata setiap manusia dia akan ni tafsiran kedua. Yang pertama, setiap manusia akan ditentukan berdasarkan amalan dia, akan dibalasi amalan. Yang kedua, ulama tafsir rahinah, setiap manusia akan menggadaikan atau menebus amalannya untuk menyelamatkan dirinya bila di hari kiamat. Itu makna rahinah yang ulama tafsir. Maknanya tuan-tuan, ada orang dia balik ke akhirat, dia bawa amalan yang banyak. Apa tujuan amalan tu?
nak tebus dia daripada, nak selamatkan dia daripada dia masuk neraka. Yang kedua, nak tebus bayar kepada orang lain yang dia berbuat dosa dan kezaliman terhadapnya. Maknanya ini yang Nabi sebut dalam hadis. Tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Dia balik ke akhirat, dia bawa amalan yang banyak. Tapi rupa-rupanya amalan yang dia buat tu, dia buat tu bukan untuk diri dia. Dia terpaksa gadaikan, rahinah maknanya gadaian. Dia kena gadaikan harta, minta maaf, amalan dia itu untuk bayar pada orang lain. Yang Nabi kata dia solat banyak, sedekah banyak, puasa banyak, tapi dia mengata orang, dia fitnah orang, dia pukul orang, dia ambil hak orang, macam-macam, dia kena bayar yang tu. Sampailah akhirnya dia nak gadai diri dia sendiri, nak selamat, nak tebus diri dia daripada api neraka, dia dah tak ada apa-apa amalan. Ini dua kelompok manusia yang Allah cerita pada hari kiamat. Pertama, setiap manusia akan guna amalan dia untuk menyelamatkan dirinya daripada neraka Allah, dan Allah akan balas apa yang mereka buat. Yang kedua, ada kelompok manusia yang dia guna amalan dia adalah untuk membayar dan digadaikan amalannya untuk membalas dan membayar kepada orang-orang yang dia zalimi. Tetapi siapa golongan yang selamat? Allah kata, yang dia tak kena bayar ke orang, orang kena bayar kat dia. Yang dia tak perlu pertaruhkan amalan dia untuk masuk ke syurga, bahkan amalan, bukan amalan sendiri saja yang bawa dia ke syurga, bahkan amalan anak dia, teman dia dan selainnya juga adalah menjadi asbab untuk dia masuk ke syurga. Siapa? Allah kata ashabul yamin. Ini je orang yang beruntung. Dia balik ke akhirat, dia tak perlu risau tentang amalan dia, pahala dia akan diambil oleh orang. Sebab dia tahu orang lain yang akan bagi kat dia. Dan dia tak perlu bimbang amalan dia tak cukup. Kerana dia tahu ada amalan jariahnya, ada amalan yang melayakkan dia dapat syafaat, ada amalan daripada asbab-asbab yang lain, seperti amalan yang orang-orang yang dia dakwahkan, yang dididik, yang dia bimbing, itu akan membawa kemudahan baginya mendapatkan syurga Allah. Siapa golongan ashabul yamin? Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah bincang. Begitu juga ulama yang lain. Ada khilaf. Ada ulama kata ashabul yamin ni mereka yang menerima buku suratan dengan tangan kanan. Ada yang tafsir ashabul yamin, tak silap saya ada 5 tafsiran. Ada yang menafsirkan ashabul yamin mereka yang amalan baiknya lebih dominan daripada amalan yang buruk. Ada yang menafsirkan ashabul yamin mereka yang berada di bahagian kanan arash Allah, yang Allah tempatkan dia di bahagian kanan arash Allah pada hari kiamat. Ada yang kata ashabul yamin adalah mereka golongan yang ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Adam tengok sebelah kanan cucu cicit dia yang hidup sampai kiamat, Nabi Adam senyum. Tengok sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Yang sebelah kanan tu ashabul yamin, yang sebelah kiri itu ashabul shimal. Maknanya Allah dah tunjuk kat Nabi Adam cucu cicit dia yang bakal jadi ashabul yamin dan yang bakal jadi ashabul shimal. Yang keempat, ada yang menafsirkan ashabul yamin itu adalah merupakan mereka golongan orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang Allah katakan dalam Quran, sabiqu bil khairat, orang yang berlumba-lumba berbuat kebaikan. Sebab Allah kata hamba Allah ni terbagi 3. Tak silap saya dalam surah Zumar.
Allah kata, faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Allah kata orang beriman ni dia takkan lari daripada 3 kategori ni. Kalau dia terkeluar pada 3 kategori ni, tak beriman. Satu kategori zalimun li nafsih. Dia beriman tapi dia kerap kali buat dosa. Yang kedua, golongan muqtasid. Dia buat dosa, dia cepat-cepat taubat. Lama sikit buat dosa balik. Yang ketiga, sabiqun. Mereka yang berlumba-lumba buat kebaikan. Jadi orang beriman dia tak boleh lari daripada 3 pembahagian dan kategori ni. So golongan ashabul yamin, mereka ulama mengatakan mereka masuk dalam golongan muqtasid. Ya, golongan muqtasid. Yang sabiqun tu dia masuk dalam golongan muqarrabun. Ini beberapa tafsiran yang diberikan oleh para ulama. Baik. Tak apalah. Cuma nak katakan itu golongan ashabul yamin. Ya. Mereka ni golongan yang selamat, yang sejahtera. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Mereka ni apa yang diperolehi oleh golongan ashabul yamin, mereka dimasukkan ke dalam syurga fi jannatin. Mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allah kata jannat. Maknanya banyak syurga yang mereka akan masuk mengikut darjat amalan masing-masing. Cumanya tuan-tuan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ada riwayat tak silap saya disandarkan pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada satu doa yang dia baca. Dia minta supaya Allah jadikan dia orang yang menerima buku amalan dengan tangan kanan. Cuma yang menariknya, doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar tu ada macam kita panggil apa? Hint lah. Apa kita panggil hint ni? Macam seolah-olah nak bagi satu petanda macam mana nak jadi golongan kanan tu salah satu. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, Allah ada cerita sifat golongan kanan ni ada. Antaranya tuan-tuan baca dalam surah Al-Balad. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Allah kata orang golongan kanan ni orang yang menempuh jalan mujahadah. Aqabah ni jalan yang susah. Jadi syarat nak jadi ashabul yamin, kena tewaskan nafsu. Selagi mana nafsu menewaskannya, itu bukan golongan kanan, itu golongan nafsu. Yang kedua Allah kata apa? Fakku raqabah. Golongan ashabul kanan, ashabul yamin, dia suka merdekakan hamba. Kalau zaman Nabi dulu, dia tengok hamba, dia beli, dia merdekakan. Dia beli, dia merdekakan. Tapi ulama tafsirkan, merdekakan hamba ni, macam kita tengok orang kafir, kita merdekakan dia daripada kekufuran. Kita tengok orang fasik, kita dakwah dia, merdekakan dia pada kefasikan. Kita tengok orang zalim, kita bantu dia, merdekakan dia pada kezaliman. Yang ni pun kerja ashabul yamin. Jadi ashabul yamin ni dia bukan fikir saya punya semayang, saya punya baca Quran, orang lain dia punya pasal. Ini bukan ashabul yamin. Yang kedua Allah kata apa? Au it'amun fi yaumin dhi fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masqabah, orang yang suka bagi makan pada orang. Jadi sifat ashabul yamin, dia adalah orang yang pemurah. Bakhil tak boleh jadi ashabul yamin. Yatiman za maqrabah, dia orang yang memiliki sifat tak pentingkan diri. Sifat kasih sayang, menyantuni orang, akhlak yang baik. Kemudian au miskinan dza matrabah, dan dia tak mengabaikan kebajikan orang fakir miskin. Kemudian Allah kata apa lagi? Tsumma kana minal ladzina amanu, dan dia beriman,
wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Okey, lepas tu apa dia? Ulaika ashabul maimanah. Inilah golongan kanan Allah kata. Yang seterusnya dia sabar. Apa pun, sabar musibah, sabar dalam taat, sabar meninggal maksiat, sabar dengan ujian, sabar dengan kejahatan karenah manusia. Dia melalui 5 tahap kesabaran ini. Kemudian marhamah, dia ada sifat tidak kejam, sifat menghubungkan silaturahim, sifat tak berdendam dengan orang. Ini golongan kanan. Tu Allah bagi tahu tu. Itu sebahagian dia. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila mereka duduk dalam syurga, sedang mereka menikmati nikmat dalam syurga, Allah kata apa? Yatasaalun. Depa teringat tentang kenalan-kenalan mereka, sama ada adik-beradik, kaum kerabat, mahram, kawan, jiran yang dia pernah jumpa dulu kat dunia, dia tengok kat dalam syurga tak ada. Jadi apa dia buat ahli syurga ni? Yatasaalun. Jadi ulama tafsir bincang, ahli syurga ni bila dia masuk syurga, dia akan tanya tentang 2 benda. Satu, kenalan dia yang buat ibadat sama dengan dia, yang dia kenal. Dia ni mai masjid dengan saya, semayang fardu 5 waktu sebelah saya, join tadarus dengan saya, tapi tak ada dalam syurga. Dia cari kawan dia. Ni yang pertama yang dia tanyalah. Yang daripada kenalannya, sama adik-beradik dia, kawan ke. Yang kedua, dia tanya kenalan dia yang dia tahu dia tu bukan baik, bukan jenis buat ibadat dengan dia dulu. Yang dia nasihat, kau punya masalah, jom masuk beriman. Aku tak nak beriman. Dia kenal juga yang ni pun, yang kaki lawan dia pun dia tanya juga. Jadi 2 keadaan manusia ini yang ahli syurga akan tanya. Yang kategori pertama yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dia tanya tentang ahli-ahli ibadat dia yang dia kenal. Lalu bila diberitahu mereka ni tak ada dalam syurga, mereka pun pakat-pakat bagi syafaat kepada kenalan mereka itu. Lalu Allah keluarkan mereka daripada neraka, Allah masukkan dalam syurga. Sebab itu kita kena banyakkan teman orang-orang yang saleh. Sebab tu Imam Syafi'i kata dalam satu kata-kata syair dia, dia kata, kunu salihan wa illam takunu mithlahum. Sesungguhnya bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang baik, sekalipun kamu tak boleh jadi baik seperti mereka. Fa inna suhbatal kirami falah. Karena bila kita kawan dengan orang baik, kita akan dapat bahagian kebaikan daripada dia. Macam mana Nabi katalah, bila kawan kita baik, macam kita kawan dengan orang yang bawa minyak wangi. Kalau pun kita tak dapat minyak wangi macam dia, tak dapat jadi peniaga minyak wangi macam dia, dia boleh calit minyak wangi kat kita. Kalau tak dapat calit pun, kita duduk dengan dia, kita boleh cium bau wangi dia. Paling kurang. Ya, paling kurang. Jadi apa pengajaran dia? Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan balik ke akhirat, mana tempat tuan-tuan? Tengok dengan siapa tuan-tuan bersahabat. Dengan siapa orang yang berada di sekeliling tuan-tuan. Ni dalam WhatsApp tu, tuan-tuan duk kawan dengan siapa tu? Kaki mengumpat ke kaki ibadat? Kena tengok. Kenalan kita tu siapa? Kawan rapat kita tu, kaki makan ke kaki mengaji? Tengok juga lah. Bukan kata makan tu tak boleh, tapi janganlah asyik makan, jangan. Baik. Kemudian, tetapi ayat ni cerita, dia tanya tentang sama. Kenalan yang tak masuk syurga. Tak masuk syurga, tapi dia dulu orang yang ingkar. Sebab tu Allah kata, anil mujrimin. Mereka tanya tentang orang mujrim. Mujrim, kata Imam At-Tibi,
Dan juga disebutkan oleh Ibn Mandah, dia kata perkataan mujrimin ni dia merujuk kepada orang yang kafir lagi zalim dan buruk kejahatannya. Sebab tu Allah kalau nak guna bahasa dalam Quran, Allah pilih dia ada fasik. Fasik ni orang yang buat dosa, sama ada secara tersembunyi atau terang-terangan. Kemudian ada Allah guna, Allah klasifikasikan, ada zalim. Zalim ni orang yang buat zalim pada hak Allah atau zalim pada manusia. Tapi dia ada satu bahagian lagi Allah letak. Dia ada orang kafir, orang musyrik. Ini berkaitan dengan akidah dia. Tapi ada satu bahagian lagi Allah letak, orang mujrim. Mujrim ni daripada perkataan jarimah. Jaram. Orang yang buat dosa dengan Allah kah atau dengan manusia kah secara melampau. Melampau ni macam mana? Dia kafir. Contoh, dia kafir. Bila orang ajak masuk Islam, dia pergi bunuh orang yang ajak tu. Ini mujrim. Kita tak panggil dia kafir, kita panggil dia mujrim. Kafir yang mujrim. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, Allah selalu guna perkataan ni pada pelampau. Sama ada kafir yang pelampau atau orang fasik yang melampau. Orang fasik melampau ni macam mana? Dia buat dosa, fasik. Dia kempen pula ajak orang buat dosa. Bila orang kata jangan nahi mungkar, dia pergi tekan pula, tindas pula orang yang cegah mungkar. Yang ni mujrim. Sebab tu dalam surah apa tu? As-Sajdah Allah kata, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dalam ayat surah Ar-Rahman Allah kata, Allah Ta'ala, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kamu akan kenal orang yang mujrim ni. Beza dia, orang kafir lain masuk neraka cara lain, dia masuk neraka cara lain. Allah kata fayukhadhu bin nawasi, ditarik ubun-ubun dia dan ditarik juga daripada bahagian kaki dia. Dua-dua kena tarik. Kalau tuan-tuan baca Quran, siapa yang mujrim ni? Abu Jahal. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Alaq, Allah kata apa? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Sebab bila Nabi kata nanti malaikat Zabaniyah akan tarik ubun-ubun kamu, wahai Abu Jahal. Abu Jahal kata, falyad'una dia. Panggillah Zabaniyah tu. Melampau tu. Tak takut. Hina pula. Panggillah Zabaniyah tu. Sebab tu Allah jawab balik, sanad'u Zabaniyah. Okey, kami akan panggil. Tapi bukan sekarang lah. Bila kamu mati nanti hari kiamat, kami akan panggil malaikat tu. Apa dia buat? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dia akan tarik ubun-ubun kamu. Kenapa Allah tarik ubun-ubun? Sebab dia kepala kejahatan. Sebab tu Allah panggil dia mujrim. Baik. Bila orang beriman tanya tentang orang mujrim, orang beriman tanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu ni semua masuk neraka saqar? Ini kalau tuan-tuan baca, ulama tafsir kata perkataan soalan ni adalah soalan menghina, mengejek. Sebab orang beriman dah tahu dah, orang kafir yang melampau ni kalau tak taubat mati macam tu, atau orang Islam yang melampau zalim ni kalau tak taubat mati macam tu, memang masuk neraka. Tapi sebab apa dia tanya lagi? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Nak bagi sakit hati, nak mengejek, nak menyindir, nak menghina. Sebab apa? Sebab mereka orang beriman dulu kena hina oleh mereka sewaktu di dunia. Ya, sewaktu di dunia. Baik. Ni kita kena sambung balik lah tajuk ni dalam kuliah yang akan datang. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan sambung lagi pada kuliah yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.